Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Razak, sorry buat Pak Razak terkejut. Terbanyak sikit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itulah malam ni kita ada berganti-ganti sikit di bahagian teknikal. So lain sikit touch dia malam ni. Anyway, Okay. selamat malam Pak Razak, selamat malam semua pada yang mendengar. Good evening. I hope you had a very good last working day of the week, Friday. Hari ini kembali lagi kita ke Say It As It Is, episod ketiga, di mana kita akan membincangkan tentang kesilapan-kesilapan yang membahayakan pada peringkat memulakan bisnes. Anyway, sebelum apa-apa, kita nak tengok dulu, kita nak make sure ada yang menonton pada waktu sekarang. Let's have a check. Yes, we have a few viewers with us already, Pak Razak. Yep. So hari ni seperti kita semua tahulah Pak Razak, kita semua dapat kabinet baru. Kan? So hopefully kabinet Daripada mana tu? Beli kat IKEA ke? Italy. Tempah. Anyway, apa-apa hal pun kita di peringkat marah ini kita taklah kisah sangat kan siapa nak menjalankan tugas yang mana. Janji kita semua dapat hidup aman, dapat berniaga dengan adil, dengan seronok dan sebagainya. So, Pak Razak okey ke kalau kita terus mula sembang-sembang? Boleh. Okay. Boleh. Tapi jemput siapa nak menyoal boleh masuk chat. Yes, betul. Sampai masa kita boleh jawab lah. Betul. Siapa sahaja yang ada soalan, minta tolong kemukakan di ruangan komen supaya saya boleh sampaikan kepada Pak Razak untuk kita cuba membantu anda mendapatkan jawapan. So okey Pak Razak, dalam episod 1 kita ada bercerita sikit tentang intro, cara betul and what's the idea behind this movement of yours. And dalam episod kedua kita ada memperincikan sikit Pak Razak tentang self-sabotage dalam dunia perniagaan. So self-sabotage yang telah kita bincangkan pada episod kedua hari itu mungkin merupakan salah satu sahaja contoh kesilapan-kesilapan yang mungkin ramai daripada kita telah lakukan atau akan melakukan jika tak perasan dalam memulakan perniagaan. Hari ini kita nak bincang lagi beberapa fatal mistakes ataupun kesilapan-kesilapan yang amat berbahaya lah dalam peringkat kita memulakan perniagaan. So Pak Razak, ada banyak ke lagi kesilapan-kesilapan lain Pak Razak yang mungkin? Kalau nak tulis satu buku tak habis Tapi yang pentingnya hanya yang very fatal lah. Yang fatal, boleh membunuh lah maksudnya. Membunuh maksudnya. Tapi kita kena jelaskan di sini kita fokus sekarang ni sebenarnya bila kita mula berniaga. Okey. Saya takkan sebut tentang masalah-masalah yang timbul bila kita telah mula berniaga atau berkembang perniagaan. Dan fokus kita hari ini ialah kepada SME. SME, okey. Kami besar, itu memang target kami pada dulu sampai sekarang. Kami fokus kepada SME. Okey. Yang small business lah. Understood. Pasal apa, kalau kami besar ni dia buat mistake kadang-kadang boleh recover, tapi kalau kami kecil ni sekali mistake dia tak boleh recover dah. Orang muda sekarang kata terciduk lah Pak Razak. Terciduk Maksudnya dia tersilap sikit, dia boleh tergolek dok lah orang kata kan. Kalau company besar tergolek dok tu saya faham lah. Zaman saya pun dulu kita pakai je tu tergolek dok kan. Punca saya tak tahu mengapa dok tu jadi tergolek. Dia di okey. Tapi yang paling penting di sini ialah apa yang saya sebut ni sebenarnya daripada pengalaman saya sendiri dan juga daripada pengalaman kawan-kawan dan juga bila saya melihat lah mengapa macam mana orang boleh tak berjaya kan. Alright. Dan juga daripada research saya sendiri, bacaan, saya attend seminar dan seterusnya. Satu perkara yang jarang orang sebut tentang kesilapan-kesilapan bila orang bermula berniaga ni, punca dia apa? Di mana source-nya of this mistake lah. Alright. Banyak orang sebut kesilapan ni berpunca daripada business plan, kesilapan ni berpunca daripada market,
kesilapan ni berpunca daripada produk. Okay. Satu kesilapan yang pada saya amat ketara tapi banyak orang tak nampak. Okay. Asal dia sensitif sikit. Kesilapan apa tu, Pak Azad? Kesilapan yang selalu berpunca daripada founder. Founder tu sendiri yang silap. Founder tu sendiri. Okey, tang mana tu? Dari segi macam mana dia berfikir, dari segi macam mana dia membuat keputusan, dari segi dia macam mana mengimplementasikan dia punya proses-proses yang perlu dijalankan. Okey. Dia tu sendiri, orangnya sendiri. Dia belajar orang keseorangan atau dia ada partner atau satu tim. Okey. Now, yang banyak saya tengokkan punca kesilapan yang daripada founder ni, salah satu sebenarnya dia tak ada interest. Okey. Banyak saya tengok. Tak ada interest in the subject. Buat business. Business tu. Okay. Dia macam tak minat lah. Macam dia dipaksa, tak tahulah sebab apa dia buat business. Okey. Kita tengok dia tak ada fokus tau. I see. Dia kejap sana, kejap sini, kejap buat itu, kejap buat ini, dia tak fokus pada bisnes dia. Dan bila dia tak fokus, dia tak commit. I see. Bila dia tak commit tu, banyak benda yang silap boleh berlaku lah. Tapi kalau cakap pasal fokus ni Pak Razak, sajalah tanya pengalaman Pak Razak kan, ada tak jenis yang macam dia minat tapi dia minat macam-macam. So dia buat macam-macam. Tak fokus lah tu. So tapi taklah bermaksud dia tak minat tapi dia tak fokus. I see. So tapi sebenarnya ni kita akan bincang minggu depan lah Okay. Macam mana kita mengatasi kelemahan-kelemahan beginilah. Salah satu puncanya mengapa dia begini ni sebab dia tak ada mindset yang betul. Mindset yang betul, okey. Mindset usahawan. Orang nak buat bisnes kenalah ada mindset bisnes. Okey. Kalau ada nak jadi cikgu, ada mindset cikgu. Tak sama. Dia orang tak perasan bisnes ni ada memerlukan satu cara pemikiran yang berbeza, yang unik. Now, paling ketara pada saya yang paling penting, the most important mindset feature dia ialah dia kena ada open and growth driven mindset. Open and growth driven. Okey. Mungkin Pak Azad boleh jelaskan sikit? Dia maknanya dia terbuka, dia not rigid, fix, and dia rasa mencari peluang untuk maju. Okay. That's one. Alright. Dan satu lagi ciri dia orang entrepreneur ni ialah mindset dia berani mencuba, senantiasa mencuba dan belajar pada apa yang dia cuba. Okay. Maknanya dia tak ada terima benda tu, itulah dia buat. Dia cuba try cara-cara lain, see whether he can do better. And maksudnya consistent improvement ke Pak Razak? Consistent improvement, and in doing so they are not afraid to fail. Okay. Orang rigid mindset ni tu yang dia paling takut tu. I see. Takut fail. Kalau fail kan jatuhlah standard dia. Image dia jatuh. So dia macam irony lah sikit kan. Kita tak nak fail, but in doing so kita tak boleh takut fail. Senang je, kalau tak nak fail jangan buat bisnes. Pasal saya tak jumpa lagi orang buat bisnes tak pernah fail lah. So in a way, are you saying that failure too is part and parcel of being a businessman? Yes. And you have to go through that. Yes. Okay. Adalah boleh jadi 1-2 orang yang tak pernah fail, tapi sebenarnya kalau kita tengok balik, sebenarnya dia ni bukan businessman. Mesti je. Okay. So, tapi selalunya mesti you have to learn how to fail. Because only when you fail, when you learn. Ini satu benda yang macam mungkin kalau jenis ada yang tak ada pendedahan sangat, dia anggapkan failure ni sebagai satu tabu ataupun satu benda yang sangat negatif dan seboleh-bolehnya tak mahu. Kan Pak Razak? Boleh. Ada orang macam tu, tapi ia tak sesuai untuk buat bisnes. Understood. This is the fixed mindset punya personalities.
Dia failure ni is a reflection of dia punya worth lah. Value dia tu sebagai self-esteem dia kurang pasal dia dah fail. I see. So usually when you see when you meet people yang tak ada open and growth mindset ni tapi dia fail, usually what happen after that Pak Razak? Adakah dia akan teruskan ataupun dia terus belah? Dia selalunya bila dia fail, dia kalau boleh-boleh dia elakkan orang tahulah. Okay. Satu. Keduanya, kalau dia fail, dia seboleh-bolehnya cari salah orang lain lah. I see. Maksudnya tak nak ngaku lah. Tak ngaku. Okay. Pasal dia rasa malu lah dia fail ni. Faham. It's a dishonor. Okay. But one thing I forgot to mention, ini yang saya sebut ni is suitability. Orang tu jadi. Tapi suitability ni saya akan sambung dengan satu perkataan yet. Okay. Belum lagi. Okay. Maknanya dia kena improve lah along the way. You can actually change yourself. Okay. You are now not open, you are fixed, you can change yourself. Okay. The ways to do that. You're not willing to try, you're not willing to learn, you're not willing to fail, you can do things that can change that. And this involve actually a mindset shift. Mindset shift. I think dalam keadaan pandemik kita sekarang ramai yang dipaksa kot Pak Razak yang mana memang tak ada choice. Tak ada choice. Okay, understood. Biasanya kalau dalam keadaan yang selesa tu yang ramai hanyut lah kot kan. Agaknya tak perasan. Dia comfortable where they are. Does not matter lah. Dia tak buat apa pun. Dia just continue lah apa yang dia buat. Because they are not the type that want to be go to business because they don't have this interest to test themselves. Okay. They don't want to be able to know their limit. They may not even have a compelling reason to do business. Tak ada benda yang nak dikejar. Understood. Tak ada benda yang dia nak prove. So tak ada drive lah basically. Tak ada drive, tak ada motivasi lah. Pak Razak, yang pasal suitability ni, ialah kalau orang yang terus terkena, let's say macam dia buat berniaga seminggu dua dia terus terkena akibat dia tidak mempunyai ciri-ciri yang sesuai untuk jadi peniaga, saya rasa tu okey lagi, dia cepatlah sedar. Tapi jenis yang slowly tak perasan ni, yang sebenarnya dia tak ke mana ataupun getting worse from day to day, ada tak apa-apa tool di luar sana ataupun di cara betul sendiri untuk test lah basically? Kalau orang ni dah mula dan dia dalam keadaan gitu kan, third party opinion lah. Dua yang perasan yang boleh menjedarkan dia. Okey, faham. Tapi sama dia terima tak terima tu salah. Itu kena open tu. It is something that you need a good coach. Okay. Macam satu keluarga lah kan, kalau bapak mak tu dah perasan anak tu dah dia ada orang luar boleh tengok dia, dah boleh sapa dia. Dia tak perasan. Dia kena terima. They don't realize what they are doing is wrong. I see. Especially if they surround themselves with people of the same mindset kan. Ya, betul lah tu. Semua orang cakap betul. Dia kata betul, kawan kata betul, yes man confirm, semua lingkup. Because this is important to know because you have to realize that you cannot be so sombong. Don't be too arrogant to think that you know everything. That's why I hate people giving title to other people as Sifu. Okay. By doing so, you are actually limiting the capacity to grow. Master dah terror dah, tak payah lagi dah tak payah grow dah. Seolah-olah dah sampai ceiling lah. Sifu tak payah belajar lagi dah. While the world it keep changing kan. So these are the things that make people not suitable, but not suitable as yet. Okay. Kalau dia nak, dia boleh berubah, ada caranya, ada metodologinya, ada tempat dia nak boleh belajar. Macam mana nak buat yang sebaik lah. Antaranya coaching lah Pak Razak. Coaching. Now, all this will lead to what I think one of the biggest mistake lah. Okay. There's a poor fit between the person and business.
poor fit maksudnya macam tak ada. Dia tak ngam lah. Orang ni dengan bisnes tak ngam. Okay, fit, FIT FIT Okay. So let's face it, some of us are good or better or more suitable for certain profession. Now, business ni is a profession. Okay. Banyak people tak perasan it is a profession. So just like any other profession, there are characteristics that you need to have in order to do well in that profession. So kalau there is no fit, dia try juga, tak ada juga, tak boleh juga, please stop. Don't pursue it. Cuma limit tu kat mana tu, macam mana dia nak tahu tu Pak Razak? Limitnya bila dah rugi 3-4 kali. Try sana tak boleh, try sini tak boleh. Tapi bila kita tengok punca dia apa? Puncanya dia. Dia punya mindset, sungguh pun dia cakap macam dia dah orang nak buat bisnes, tapi cara pemikiran dia masih lagi very rigid. Very fixed. Tapi bila kita cakap macam ni Pak Razak, adalah sesuatu yang bagi saya lah sangat merugikan lah kalau dia tu sendiri adalah seorang pakar dalam subjek matter yang diniagakan tu, dan juga dia mempunyai minat yang tinggi, cuma dia ada arrogant tu dekat the business side. Kan? So saya rasa kalau orang-orang macam ni tiba-tiba je dia give up dan keluar dari perniagaan yang dia anggap tak akan berjaya tu tanpa mengubah dia punya whatever lah kan, the behavior, the approach to their business ni, satu kerugian lah Pak Razak. Rugi bagi dia lah, tapi dunia tak rugi. Dunia senantiasa bersilih ganti. Nobody is perfect, nobody is tak tahulah Nabi pun meninggal kan. Ya, betul. So dia yang rugi. Dia nak monetize dia punya produk tu, dia nak monetize dia punya expertise. Tapi dia lupa, you want to monetize this, you got to have a different mindset. That's why many inventors are not entrepreneurs. Inventors are not entrepreneurs, Dia boleh invent, tapi dia tak tahu macam mana nak monetize kan. Faham. How to ini make macam biasa dengar. How to make that into a business lah. Entrepreneur ni dia yang cerdik. Dia tengok dia ni bagus ni, dia punya invention ni. Dia punya teknologi dia punya apa ni, innovation dia. Tapi dia jumpa orang tu. Bagi saya peluang untuk make this an income streaming item for you. Yes. And you see a lot of example. Macam orang monetize orang lain punya invention kan. Ya. Betul lah tu. This is quite common lah. So itulah tu, mungkin juga ramai yang tak tahu dan ramai yang nak cakap sombong bodoh tu macam kasar pula, tapi dia ingat dia bagus in his own field, tapi dia tak terbuka untuk cari partner yang can better monetize the invention much better than him. Itu biasa Pak Razak. Normal. Itu salah satu yang saya panggil halo effect lah. HALO lah. Dia ni first class engineer. First class engineer, automatically kita fikir dia first class entrepreneur. I see. Terus. Dia terus gitu. Kan kadang-kadang kita tanya orang ni bagus dalam satu bidang lah. Katalah dia ni ustaz, belajar tinggi sampai ke Medina semua. Tapi kita tanya benda yang tak ada kena-mengena dengan dia. Dia boleh jawab. Pasal apa? Kita anggap dia of the halo effect. Understood. Banyak benda ni berlaku, kadang-kadang dia sendiri termakan dengan halo effect itu. Dia tenggelam dalam effect itu. Dia ingat dia good in everything. Bahaya ni. Bahaya ni. So tapi lebih bahaya kalau orang ketiga give that strengthening the idea that he's doing everything. Selalunya orang ketiga. Dia ni dulu kerja kerajaan, jawatan dia tertinggi. Because dia jawatan tertinggi itu, dia boleh buat semua apa yang kita nak dibuat, dia boleh buat. The halo effect. Yalah tu, tenggelam. Tapi ini pun ada negatifnya. Kalau orang buat bisnes, just dia berjaya dalam satu bisnes, ingat dia terror sangat lah. Boleh conquer lah.
Itulah tu. Itu bahaya sebab bukan apa, especially bila yang keliling macam Pak Razak tadi, semua yes man, you're good, you're the best lah benda semua, dia pun macam cantik lah ni, I'm on the right track lah. Kan? I'm on the right track. So yeah. So okay, Pak Razak ada sebutkan tadi itu yang pertama lah main sources of critical mistake yang pertama, the founder himself or herself. Right. And one of the way of coming out from this possible mistake is to have an open and growth mindset. Yes, okay. Tapi another reason why you have this mistake ni sebenarnya, sungguh pun dia dah ada ciri-ciri dia kan. Okay. Dia good mindset. Dia tak prepare. Dia terjun je. Okay. Bagi satu analogi lah kita nak pergi Mekah for Muslim lah, go to Mekah, you normally prepare lah. Pergi kursus lah kan? Kursus and all that. Kita nak jadi cikgu, ada preparationnya, ada training college-nya. Nak jadi askar pun ada, nak jadi doktor lagi lama. And when people want to be entrepreneur, dia rasa macam tak payah prepare, dia boleh terkejar tiba-tiba confident tak, dia tak ada fikir that you need to go through this pre-preparation, self-preparation. Dia tak ada dalam, kalau nak jadi engineer, IR kan dia ada dia punya license dia. Ya, betul. Jadi doktor dapat MMA, Malaysian Medical punya macam-macam lah kan. Yep. Kalau nak jadi entrepreneur, there's no licensing body. Terus je, anybody can apply. Dia kena ambil kursus 6 bulan, dapat permit jadi entrepreneur. Dia tak ada. Betul lah tu. Entrepreneur. That is the beauty of entrepreneurship ni. Siapa-siapa boleh pergi SSM dekat KL Central tu. Dia dah jadi entrepreneur lah. Dia dah start business kan. Tapi dia lupa, just like any profession, there is a preparation requirement. Okay. This is where adanya kadang-kadang, adalah sikit-sikit saya tengok kan, some government body dia buat entrepreneurship kan. Okay. Or some online program. Tapi dia tidak begitu menyeluruh. I see. So here, one of the key thing I've noticed bila saya banyak jumpa terutama budak-budak baru ni kan, dia punya understanding tu of business tu sebenarnya tak begitu kuat. Alright. Very poor, low understanding. Sometimes misunderstanding pun ada. Okay. What is business is all about. Everybody buat business, kita tengok orang buat business, tapi banyak tak begitu jelas is business all about. So Pak Razak sebut tadi kan di Malaysia lah khususnya kan, kita tak ada perlu apa-apa kursus pun untuk bisnes kita. Boleh terus pergi ke SSM dan sebagainya. Cuma saya nak tanya dengan Pak Razak, apa pandangan Pak Razak lah sebenarnya sebab bila kita ni ada tanam cita-cita nak jadi peniaga, kita akan mula cari-cari konten-konten tentang perniagaan dan sebagainya di social media sebagai contoh. Tapi bila kita tengok di social media, di internet, yang kawan-kawan cakap, yang lalu depan mata kita semua cerita kejayaan lah Pak Razak. So semua benda-benda tu saya pun lalui jugalah sebenarnya kan. So bila kita duk nampak benda tu everyday, benda tu kita macam doctrinated dengan kalau kau nak jadi macam gini kau kena berniaga sekarang, tak payah delay lah benda semua. What do you think about that? Is that unhealthy? That is stupid. Okay. Mana ada orang buat benda tak payah belajar, tak payah prepare? Ada ke? Yalah tu, betul lah tu. Berjaya, ada. Nak pergi perang pun nak kena prepare. Nak kahwin pun kena pergi kursus kahwin. Okay, understand. Dan cerita-cerita kegagalan dan sebagainya ni memang tak popular lah. Kan memang tak muncul dan sebagainya. Orang tak tahu pun apa akibat negatif yang mungkin juga boleh terjadi. Yang sebenarnya dia bukan saja orang yang bercerita tu yang salah. Orang yang dah fail ni selalu dia tak mau cerita. Itu betul lah, itu malu dan sebagainya kan. Itu yang satu perkara yang understandable lah kan. Okay. Sebab kadang-kadang bisnes ni macam saya selalu gunakan kata satu kampung dah tahu kan. Okay. So your personality, you as a person is very closely linked to your business. Okay. If your business fail, you
think you have failed. Especially if you love your business too much. I see. So you tak nak cerita. Okay. Cerita pun you cerita with on a defensive, cara defensive. And then books that failures ni don't sell very well. Yalah tu cerita tak popular kan? Tak popular dia. Plus 7 effective habits or 10 times you can 10 times you be a millionaire in 1 month or cerita macam tu je lah yang ada. Yalah, mungkin bila kita mula cerita kegagalan lah apa benda semua ada yang akan cakap korang ni negative mindset lah, negative thinking lah, benda lah. But you know bila kita borak-borak macam ni, we have to be real. All those... No, that's not fair kalau you hanya cerita the mistakes. You must always follow up with what can be done. I mean, you don't say just give the bad news, you must also give the good news. Yes. I like to use the word yet. Okay. It's not a successful businessman yet. There is always this potential of him learning from past mistake and making changes, especially on the mindset. Understood. Dia akan berjaya. Okay. The word yet to is the hallmark of a growth mindset. Okay. Saya belum jaya lagi. I'm not ready yet, but in next year. Instead of saying that I'm a failure, we say that I'm not successful yet, maybe. Yeah, I'm a failure now, but I will be successful next year. Yeah, okay, understood. Pak Razak, kita ada request. Request daripada Afiq Abdul Aziz Azwa. Alang-alang tu Pak Razak boleh share tak, maybe ada apa failure story ke ataupun ada pengalaman Pak Razak sendiri dan macam mana Pak Razak atasi ataupun macam mana orang yang mengalami cerita tu mengatasinya Pak Razak untuk inspirasi kita hari ni. Macam saya, my biggest failure was my first business, I bought farm. Okay, agriculture. Okay. And then I realized I went to it driven by hopes and aspiration. Okay. Saya terlampau tertarik dengan cerita at that time government ada buat promotion. Business, farming is business. Okay. Macam-macam dia kata dia janji pertolongan, grant, macam-macam lah. Dan saya juga ada satu kawan yang sebenarnya has been a farmer. Okay. So many years. So saya masuk tu sebenarnya with a very clear understanding of the industry. Okay. And that's one. The other thing that I realized is when I came in, I was more product centric. I see. Kejap Pak Razak. Pak Razak kata tak berapa kenal business tu. Before you started doing that farming business, were you in the industry? In the industry? Sebelum mula tak ada. The only knowledge I have is when I attend government seminar. Okay. Dan pergi ada satu center di Kementerian Pertanian masa itulah, dia kat Jalan Mahameru tu. Dan masa Pak Razak pergi seminar tu, they told you that okay, you can do this, you will be successful. Oh, dia cerita memang cantik lah. Oh my goodness. Memang cantik. Okay. Memang saya tertarik lah. Dan dapat peluang pergi visit a few farm lah. What was done by, you'll be surprised, Samdabi dulu ada commercial farming lah. Saya pergi tengok. Memang saya impress habis lah. I see. Ada potential tu kan. Bila Pak Razak cakap macam ni kan, saya terus teringat MLM lah Pak Razak. Dalam tu MLM saya kena juga. Okay. Sepesen lah ni. Okay. Saya kena lebih awal, tahun 70-an. Oh my goodness, dah ada? Oh dah ada, masa tu Amway. Oh, king lah tu. Oh, tak tidur malam jadi buat. Seronok kan. Bahaya betul lah, bahaya betul. So benda ni sebenarnya, if you have not done so, you cannot appreciate what I'm saying now. Okay. Macam saya more too product centric. Saya lebih fokus on the farm. Yeah. When the things are ready for sale, saya baru nak cari market. Okay, understood. Tapi masa tu saya nak cari market, saya realize the market indah khabar saja. Indah khabar maksudnya maknanya market ni dah di monopolize. Oh, dah player dah ramai dah.
Okay. Dia dah ada syndicate. The buyer ni, big buyer ni dah ada syndicate. Mana tak sempat masuk geng lah pun, kan? Boleh, tapi you have to pay the price lah. And you were not ready and you were not told about this. All this preparation tak ada. Okay. Dan agakkan, to be fair lah, to be honest, the government agencies, diorang pun sama dengan syndicate ni. Pula. Banyak ni crooks ni. Saya tak berani cakap crook lah. Okay. Tapi all these things sebenarnya buat saya terperanjat lah. Okay. But I was able to overcome this by working very hard and trying to get into the network lah. Tapi satu perkara yang berlaku yang buat saya macam yang kata tadi tergolek dog lah. The big flood. Okay. The big flood habis. The big flood. You mean di Kelantan lah. Saya buat di Kelantan. Memang susah nak dapat. Allahumma salli. A lot of government agency yang memberi bantuan lah. Okay. Tak sempat dapat bantuan, pokok pun dah mati lah. I see. Dia bantuan ni selalu dia slow sikit lah. Tapi agak package lah benda yang jadi kat Abang Razak ni. Bukan human factor saja ni. Dia bukan human factor, alam pun sama. Pasal in business, there are the X factor, banyak orang tak nak terima. Okay. COVID-19 is the X factor in business. Ya, yang tak dijangka-jangka oleh semua. Yang di jerai di Kedah flood. Yan. Yan tu. Betul. You must also accept this possibility lah. Okay. Bukan you boleh plan 100%. Yalah. So you have to accept that the best of plans may not happen. And when this kind of factors lah come into play, rasanya kalau yang tak ada persediaan mental tu koyak lah Abang, kan? Tak ada persediaan mental. Dia menung kira jari dia. No, it's true. Mana yang terperanjat sangat tu. During the financial crisis dulu kan, banyak saya tengok kawan-kawan saya buat bisnes. Okay. Dia tak sangka lah yang dia begitu teruk jatuh kan, macam COVID-19 ni. Ya, terduduk lah. Terduduk habis. Okay. And this is where your mindset comes in. Okay. If you have that mindset and you have a very strong interest, what they call the grit, GRIT, kan? Okay. You will come back. I see. First, but you will come back and you will come back stronger. Ada orang kita kata hati kering lah ya. Kalau bisnes hati tak kering, tengok bisnes. Katalah berniaga kecil je jual pasar malam kan. Kalau hati tak kering, asyik kena buli je. Yalah tu. Kau nak buka gerai pasar Ramadan, kalau hati tak kering. Ya. So, orang tolak lama dah longkang. This is another apa orang kata bukti depan mata lah untuk bagi mereka yang mendengar. Ini satu lagi bukti depan mata yang mengatakan bahawa tak semestinya kejayaan akademik kita ataupun kita punya pencapaian dalam bidang-bidang yang kita khususi lah so to say dapat menjamin kita boleh menjadi peniaga yang berjaya. Sebab dapat for flat ke dan sebagainya tu tak bermaksud equals tu completely suitable person to become a successful business person. Ada sikit lah membantu kalau you belajar kat universiti tu bukan saja subjek konten saja, you belajar macam mana nak berfikir. Okay. Selalu universiti ni adalah sikit diajarkan macam mana nak fikir kan. Ya, betul. Itu you boleh apply. In business. Kalau nasib baik ada subjek macam itulah kan. Dan pendedahan tu juga dan pengalaman dan co-curriculum saya bukan apalah bila terlampau academic centric ni kadang-kadang tak payah cakap perniagaan lah, kerja dekat dalam office pun communication pun tak bagus kan. Padahal skor tinggi ni. Kepujian lah apa benda semua, tapi nak bekerja dalam kumpulan tak bagus. Untuk saya cerita bisnes lah. Anyway, kawan-kawan yang mendengar, sahabat-sahabat, saudara mara yang sedang mendengar, kalau ada soalan boleh tulis dalam ruangan section komen sekarang. Kita ada lagi 5 minit sebenarnya Pak Razak, pejam celik. Kita dapat bincang hari ni pasal founder, the one of the main sources of critical mistakes.
Dan kita ada banyak lagi, tapi tadi Pak Razak ada sentuh sikit pasal market. Mungkin masa Pak Razak sebut pasal produk centric dan sebagainya tadi, kita akan reserve lah untuk episod yang seterusnya. Pasal the founder being the critical mistake ni Pak Razak, dalam masa berbaki beberapa minit, ada apa-apa poin yang Pak Razak nak sampaikan lagi tak? Dia gini lah, kalau saya ada dibagi peluang, ini daripada pengalaman diri saya sendiri lah. Okay. Kalau saya dapat dibagi peluang untuk jadi mentor kepada seorang yang minat untuk nak mula berniaga, ni baru nak mula, atau dah mula pun baru mula, saya akan fokus mentoring saya itu kepada orang ni, sebagai punca tentang apa yang boleh tentang the success or failure of that business, center on that person. Saya akan lebih kepada itu. Sungguh pun saya akan mentor dia macam mana nak buat segmen market, macam mana nak buat market analysis, macam mana nak buat produk, macam mana nak buat business model. Tapi itu the most basic. Silap yang itu, lemah yang itu, lemah yang lain. Ni tunggak lah, tunggak tiang. Tunggaknya, tiang serinya, orangnya. Ini yang kadang-kadang banyak orang tak perasan. You have to prepare the person to go through this journey, which is full of challenges, but it also have its rewards. Itu yang paling penting menurut saya. Tapi kalau kita banyak pergi training, saya tak puas hati pasal itulah. Lebih kepada how to develop a good product, how to make a good product, how to make sure you make money, how to write business plan. Tapi orang itu kurang. Dia pun kelas motivasi. Tapi kelas motivasi ini dia tak begitu mendalam. Pasal yang ini kita kena kupas balik orang tu. Jadi saya telanjang ke dia balik. Put it back together. As a business person. Yang sangat fit lah. Dia you cannot get a perfect model. Tapi yang boleh bertahan lah. Yang ada daya usaha maju, ada kesanggupan untuk usaha, berani, mental dia berani, dan dia sebenarnya yang boleh bergaul dengan orang. Dan yang paling penting ialah that person is a kind person. Okay. Itu di belakang segalanya. Because if you want to do business, what is business all about? Business is when you deliver value to customer, and in exchange the customer give you money. Okay, that means you must be honest in that value that you offer. You must try your best to give that person money worth lah. Kalau pun pisang yang sesuai lah, yang jual RM2 ke RM1 tu sesuai. Dengan kata lain, siapa yang nak berbisnes ni secara automatik dia mesti menjadi seorang yang bermanfaat lah. Ya. Siapa nak buat bisnes jual dadah boleh lah, tak manfaat. Betul lah tu. You jual apa pun kena manfaat. You jual cendol pun kena manfaat. You jual teh tarik pun kena manfaat. The thing is, you hanya boleh membagi manfaat itu kalau you have this inherent spirit in you to serve. If you're not a person who like to serve people, don't do business. So itu adalah basic. Itu adalah antara beberapa perkara yang kalau Pak Razak ada peluang untuk mementorkan sesiapa di peringkat permulaan, benda-benda macam tu yang itu yang saya asah dulu. Understood. Kita kena buat satu orang yang bersemangat lah, yang bersemangat hati. Betul. Yang sanggup menerima kelemahan dia dan sanggup mencuba membaiki kelemahan dia. Saya teringat dulu Pak Razak masa sebelum pergi dapat melanjutkan studies kan di luar negara, dia hantar dulu kita pergi camp. Itulah puncanya tu. Dia hantar dulu. Betul lah, dia make sure cara pemikiran kita selari dengan apa yang sponsor kita mahukan lah. So okay. Anyway, kita dah menyentuh 9.40. Pak Razak tadi ada sebut tentang memberi value ataupun manfaat kepada masyarakat ataupun pengguna ataupun market kita. InsyaAllah di episod-episod yang
akan datang, I think the next one will be talking about the market. Di manakah silapnya, di manakah yang perlu diperbetulkan dan apakah langkah-langkah yang perlu kita ambil untuk mengelakkan kita daripada tergolek duk di peringkat memulakan perniagaan. Ada yang komen ni Pak Razak, the last one, Azhani Ali, I want to be your student Pak Razak. Tu cerita belakang lah. Cerita belakang Pak Razak. Tunggu invoice sampai boleh sembang. Tak ada raja. So anyway, thank you very much Pak Razak for tonight's session. I hope this will give a lot of benefit to our listeners today Pak Razak, insyaAllah. But satu yang saya nak remind our viewers, yeah. Bila kita sebut kelemahan ni, kita tak tinggalkan begitu saja. Kita akan bagi macam mana cara-cara solution atasi kelemahan ni. Yes. Kita bukan kerja kita sini menakutkan orang. Yep. Kerja kita sini ialah menaikkan semangat orang. So macam saya selalu sebutkan, saya akan hasut you, lepas tu saya akan asuh you. Okay. So don't worry. Macam saya menakut tak, bukan nak menakut you, supaya you ni bertapak di bumi nyata. Yep. Jangan main kat awan-awan je. Motivasi kelas sana, dengar motivasi kelas ini, berkobar-kobar. Yes. Ilmu tu tak cukup. Understood. So apa-apa hal pun pucuk pangkalnya, we want to be real and we don't want to be clouded with apa orang kata harapan-harapan palsu, dan apa saja kesilapan yang kita terbuat ataupun mungkin akan buat, kita akan cuba atasinya dengan solution yang bersesuaian. So thank you very much for all our listeners today. Hopefully boleh follow Cara Betul di www.facebook.com/carabetul, ataupun boleh ini boleh subscribe ke ni? Boleh subscribe dan follow di Facebook. Just follow. Kalau dekat YouTube pun ada, cari Cara Betul dan boleh subscribe di YouTube. Juga pelbagai info yang akan ada di website kami di carabetul.com. So sehingga kita bertemu lagi Pak Razak pada Facebook Live minggu hadapan, waktu yang sama, hari yang sama, Jumaat 9 PM selama lebih kurang 40 ke 45 minit. So thank you so much Pak Razak for your time tonight. Okay, thank you. Okay, insyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum.